Bab 1. Hai, selamat datang ke Come Study with me, Elder Brooke. Hari ini kita akan melihat Hakim-Hakim bab 1 hingga 3. Yosua sudah tiada. Generasi yang telah melihat mukjizat-mukjizat besar mula semakin pudar. Israel masih berdiri di tanah perjanjian, tetapi kerja untuk memiliki tanah itu sepenuhnya masih belum selesai. Kitab Hakim-Hakim bermula dalam dunia ketaatan yang belum lengkap. Suku-suku Israel bertanya kepada Tuhan siapakah yang harus maju dahulu melawan orang Kanaan, dan Yehuda dipilih untuk memimpin. Ada pergerakan, ada keberanian, dan ada kemenangan yang nyata. Benteng-benteng jatuh. Musuh-musuh berselerak. Sebahagian suku marah ke hadapan dengan iman. Tetapi hampir serta-merta bab ini mula menunjukkan satu masalah yang lebih dalam. Israel tidak menghalau keluar penduduk negeri itu sepenuhnya. Skim luka yang berada di bawah permukaan seluruh kitab ini. Catatan ini sendiri menjelaskan bahawa bab-bab pembukaan ini menjadi pendahuluan, menunjukkan bahawa kerana Israel tidak menghalau keluar musuh mereka, mereka akan menanggung akibat kehilangan iman, perkahwinan campur dengan orang yang tidak percaya, dan penyembahan berhala. Panduan yang sama juga menyatakan bahawa kitab Hakim-Hakim meliputi tempoh dari kematian Yosua hingga kelahiran Samuel. Jadi ini bukan sekadar laporan ketenteraan. Ini adalah amaran perjanjian. Sebahagian suku menakluk, tetapi kemudian membiarkan apa yang Tuhan telah perintahkan supaya disingkirkan. Yang lain pula meletakkan orang Kanaan di bawah kerja paksa dan bukannya mengusir mereka. Itu mungkin kelihatan praktikal. Tetapi ketaatan separuh tidak pernah menjadi tempat yang selamat. Apa yang Israel biarkan akan membentuk Israel kemudian. Apa yang mereka enggan singkirkan akan tetap dekat untuk menggoda, mempengaruhi, dan merosakkan. Beginilah selalunya kemerosotan rohani bermula. Jarang sekali ia bermula dengan satu pemberontakan besar. Selalunya ia bermula dengan kompromi yang dibiarkan. Satu pengaruh yang salah dibiarkan kekal. Satu perintah ditaati hanya separuh jalan. Satu jiwa berkata, ini sudah memadai. Tetapi bila Tuhan telah berfirman dengan jelas, kata-kata ini sudah memadai menjadi berbahaya. Hakim-Hakim bab 1 mengajar bahawa kejayaan luaran tidak sama dengan kesetiaan dalaman. Satu bangsa boleh hidup di tempat-tempat perjanjian dan masih menolak penyerahan yang penuh. Persoalannya bukan sekadar sama ada Israel mampu mengalahkan Kanaan. Persoalannya ialah sama ada Israel akan cukup percaya kepada Tuhan untuk mentaatinya sepenuhnya. Dan soalan itu juga sampai kepada kita. Apakah yang kita biarkan kekal kerana menyingkirkannya terasa terlalu mahal? Pengaruh apakah yang kita simpan di bawah kawalan dan bukannya menghalaunya keluar? Dosa apakah yang kita uruskan dan bukannya tinggalkan? Tuhan tidak meminta pemuridan yang boleh dirunding. Dia meminta kesetiaan kepada perjanjian. Yesus Kristus ialah pembebas agung bukan sahaja daripada musuh di sekeliling kita, tetapi juga daripada musuh yang telah kita benarkan masuk ke dalam diri kita. Dia tidak datang hanya untuk memperbaiki kompromi kita sedikit demi sedikit. Dia memanggil kita keluar daripadanya. Dia memimpin umatnya ke tanah yang lebih bersih, penyembahan yang lebih kudus, dan ketaatan yang lebih penuh. Apabila kita datang kepadanya dengan jujur, dia dapat menolong kita menyingkirkan apa yang terlalu lemah, terlalu sombong, atau terlalu takut untuk kita singkirkan dahulu. Skim permulaan kitab Hakim-Hakim yang serius. Tanah itu telah diberikan, tetapi hati masih perlu memilih. Kemenangan itu mungkin, tetapi kompromi sudah mula meresap masuk. Dan setiap kali umat perjanjian berhenti sebelum ketaatan yang penuh, kesedihan sedang menunggu di hadapan. Bab 2. Bab kedua bermula dengan salah satu saat yang paling berat dalam kitab ini.
Malaikat Tuhan datang dan mengingatkan Israel akan apa yang telah Tuhan lakukan. Dia telah membawa mereka keluar dari Mesir. Dia telah memimpin mereka masuk ke negeri yang telah Dia sumpahkan kepada nenek moyang mereka. Dia tidak gagal dalam perjanjiannya. Tetapi Israel telah gagal mentaati suaranya. Mereka telah membuat perjanjian dengan penduduk negeri itu dan tidak meruntuhkan mezbah-mezbah mereka. Bangsa itu menangis. Tempat itu dinamakan Bohim, tempat tangisan. Mereka memperolehi korban di situ. Dan seketika, dukacita itu kelihatan. Tetapi bab ini bergerak melangkaui emosi kepada satu corak. Israel melayani Tuhan sepanjang zaman Yosua dan para tua-tua yang hidup lebih lama daripadanya, mereka yang telah melihat pekerjaan besar Tuhan. Kemudian bangkit satu generasi lain, generasi yang tidak mengenal Tuhan dan juga tidak mengenal perbuatan yang telah Dia lakukan untuk Israel. Ayat itu ialah salah satu ayat yang paling menyayat hati dalam kitab suci. Mukjizat-mukjizat itu benar. Perjanjian itu telah diajarkan. Laut Merah, Padang Belantara, Sungai Yordan, Yerikho, semuanya benar-benar telah berlaku. Namun satu generasi yang baru berdiri jauh daripada segala perbuatan besar itu. Kemudian kitaran itu bermula. Israel melayani Baal dan tuhan-tuhan palsu negeri itu. Mereka meninggalkan Tuhan. Tuhan membiarkan mereka dirampas oleh musuh-musuh mereka. Dalam belas kasihannya Dia membangkitkan hakim-hakim untuk menyelamatkan mereka. Namun begitu mereka tetap tidak mendengar sepenuhnya. Apabila hakim itu mati, mereka kembali semula kepada kerosakan, selalunya lebih dalam daripada sebelumnya. Bab ini menetapkan rentak yang akan menguasai sebahagian besar kitab ini, pemberontakan, perhambaan, seruan, pembebasan, kelegaan, lalu kejatuhan semula. Bab ini mengajar bahawa iman tidak boleh hidup selama-lamanya atas ingatan pinjaman. Setiap generasi mesti datang mengenal Tuhan bagi dirinya sendiri. Ibu bapa boleh bersaksi. Nabi-nabi boleh memberi amaran. Kitab suci boleh memelihara catatan. Tetapi setiap jiwa mesti memilih sama ada Tuhan mukjizat masa lalu akan menjadi Tuhan perjanjian masa kini. Ia juga mengajar bahawa air mata sahaja tidak sama dengan pertobatan. Israel menangis, tetapi menangis tidak sama dengan berbalik. Emosi boleh jadi tulus dan masih belum lengkap. Duka cita menurut kehendak Tuhan sepatutnya membawa kita kepada penyembahan yang berubah, kesetiaan yang berubah, dan kehidupan yang berubah. Jika kita menangis di hadapan Tuhan tetapi tetap menyimpan berhala kita, maka air mata kita belum menjadi pertobatan. Namun begitu, bab ini bukan hanya tragis. Bab ini juga penuh dengan belas kasihan Tuhan. Walaupun selepas pengkhianatan, Dia membangkitkan para pembebas. Walaupun selepas pengembaraan yang berulang kali, Dia menjawab hati yang mengerang. Tuhan digerakkan dengan belas kasihan kerana penindasan yang mereka alami. Itu tidak membenarkan dosa. Tetapi itu memang menyingkapkan kesabarannya. Dia tidak bersemangat untuk membinasakan umatnya. Dia bersemangat untuk menuntut mereka kembali. Dan di sini sekali lagi kita melihat Yesus Kristus. Dalam kitab Hakim-Hakim, para pembebas bangkit satu demi satu untuk saat-saat penyelamatan yang sementara. Tetapi dalam kepenuhan Injil kita memandang kepada pembebas yang sejati dan lebih agung. Kristus masuk ke dalam kitaran yang kita tidak dapat pecahkan sendiri. Dia tidak sekadar menyelamatkan untuk satu musim. Dia menawarkan penebusan yang lebih dalam, yang dapat mengubah hati, mengampuni dosa, dan menulis perjanjian itu di dalam diri kita. Jika dukacita Israel ialah amaran, belas kasihan Tuhan ialah harapan. Tuhan mengingati perjanjiannya walaupun umatnya teruyung hayang. Dia menegur, tetapi Dia juga mendekati. Dia membenarkan akibat, tetapi Dia juga menyediakan penebusan.
Tragedi dalam Hakim-Hakim bab 2 bukanlah bahawa Tuhan melupakan Israel. Sebaliknya, Israel terus melupakan Tuhan. Dan belas kasihan dalam bab ini ialah bahawa Dia tetap terus menjangkau mereka. Bab 3. Sekarang Tuhan membiarkan beberapa bangsa tinggal di negeri itu untuk menguji Israel, untuk menyatakan sama ada mereka akan mendengar perintah-perintahnya. Bahaya yang masih tinggal itu menjadi satu ujian. Tetapi Israel tinggal di antara bangsa-bangsa itu, mengambil anak perempuan mereka sebagai isteri, memberikan anak perempuan mereka kepada mereka, dan melayani tuhan-tuhan mereka. Kompromi dalam bab 1 menjadi kerosakan dalam bab 3. Kemudian datang kitaran pembebasan yang pertama dengan jelas. Israel melakukan apa yang jahat. Mereka diserahkan ke dalam tangan Raja Mesopotamia. Mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan membangkitkan Otniel. Roh Tuhan turun ke atasnya. Dia pergi berperang. Musuh itu dikalahkan. Dan negeri itu mendapat ketenangan. Tuhan mendengar seruan umatnya. Dia membangkitkan seorang pembebas. Dia memberi kuasa melalui rohnya. Dia membawa ketenangan ke tempat yang dahulu dikuasai perhambaan. Otniel berdiri dalam catatan ini dengan tenang, tanpa kemegahan, tetapi dengan maruah. Kadang-kadang hamba Tuhan tidak memerlukan gambaran yang besar. Kesetiaan merekalah mesejnya. Tetapi sekali lagi corak itu kembali. Israel melakukan kejahatan selepas masa ketenangan itu. Kali ini Eglon, Raja Moab, bangkit menentang mereka. Israel melayani Moab selama 18 tahun. Kemudian mereka berseru lagi, dan Tuhan membangkitkan Ehud. Ehud mendapat akses pribadi kepada Eglon, memberikan pukulan yang maut, melarikan diri, meniup sangkakala di Efraim, dan memimpin Israel dalam peperangan melawan Moab. Apa yang kelihatan seperti penaklukan yang memalukan dipecahkan oleh kuasa Tuhan melalui seorang hamba yang tidak dijangka. Kemudian datang satu catatan ringkas tetapi sangat berkesan tentang Syamgar, yang membunuh 600 orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu dan juga menyelamatkan Israel. Malah ayat yang singkat itu penting. Tuhan boleh bekerja melalui sesuatu yang nampak kecil, biasa, atau tidak mungkin. Tongkat penghalau lembu di tangan seorang hamba yang setia pun boleh menjadi alat pembebasan. Hakim-Hakim bab 3 mengajar bahawa apa yang kita biarkan tinggal dalam hidup kita akhirnya akan menguji kita. Pengaruh yang tidak disingkirkan tidak akan kekal neutral. Ia sama ada akan ditakluk atau menjadi sahabat. Israel cuba hidup di sebelah penyembahan berhala dan tidak lama kemudian mula menyembahnya. Amaran itu masih berdiri. Kita tidak boleh terus hidup bersama kompromi rohani dan berharap kekuatan perjanjian tetap tidak disentuh. Tetapi bab ini juga mengajar bahawa pertolongan Tuhan tidak dibatasi oleh kelemahan alat yang digunakan. Otniel, Ehud, Syamgar, masing-masing berbeza. Namun Tuhan yang sama membebaskan melalui mereka semua. Penekanannya bukan pada kehebatan manusia. Penekanannya ialah belas kasihan ilahi. Dan itu sekali lagi menunjuk kita kepada Kristus. Setiap hakim dalam kitab ini hanyalah bayangan, sementara dan tidak lengkap. Yesus Kristus ialah kenyataan yang terakhir. Dia tidak membebaskan daripada satu penindas sahaja lalu membiarkan rantai yang lebih dalam tetap tidak tersentuh. Dia membebaskan daripada dosa, kematian, dan neraka. Dia tidak membawa ketenangan kepada suatu negeri hanya untuk satu musim lalu melihat kerosakan kembali tanpa perubahan hati. Dia menawarkan perubahan hati yang besar. Dia menawarkan Roh Kudus. Dia menawarkan kuasa perjanjian yang kekal. Jadi Hakim-Hakim 1 hingga 3 bermula dengan penaklukan yang belum selesai, satu bangsa yang berdukacita, dan satu kitaran kegagalan yang berulang. Namun bahkan di sini,
Dalam kegelapan awal kitab ini, belas kasihan Tuhan sudah bersinar. Dia memberi amaran sebelum penghakiman. Dia mengingati janji-janji perjanjian. Dia mendengar seruan orang yang tertindas. Dia membangkitkan para pembebas. Dan melalui semuanya itu, dia menunjuk kehadapan kepada anaknya, pembebas yang sejati, yang dapat melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh mana-mana hakim Israel dengan sempurna. Pelajarannya jelas. Kompromi mengundang perhambaan. Kelupaan mengundang penyembahan berhala. Tetapi berseru kepada Tuhan membuka pintu belas kasihan. Dan bagi setiap jiwa yang hidup dalam satu kitaran yang tidak dapat dipecahkan sendirian, Yesus Kristus masih berdiri sebagai hakim yang lebih agung, juru selamat yang lebih agung, dan